Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar semua pada hari Minggu ini? Musim PKP, ramai yang tak boleh ke mana-mana. Oleh itu kita ambil kesempatan lah borak-borak sikit petang ni. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil. Dah lama tak buat live berkongsi balighu anni walau ayah. Hari ni nak kongsi sikit lah berkaitan dengan PKP, berkaitan dengan lockdown. Dia cerita lockdown dalam Al-Quran. Ya, semua tahu bahawa dalam Al-Quran pun ada cerita pasal lockdown kan, iaitu apa? Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diceritakan dalam beberapa tempat lah dalam Al-Quran ni. Salah satunya dalam surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Jadi ni sangat penting untuk kita belajar, ya, di mana diceritakan bahawa Nabi Yunus alaihissalam rasa macam marah, ya, kepada kaumnya yang tidak mendengar seruannya, dan beliau telah meninggalkan kaumnya dan sampai ke tepi tepi pantai. Beliau menumpang sebuah kapal. Kemudian di tengah laut kapal itu akan karam. Jadi mereka buat undian siapakah yang untuk meringankan bebanan kapal itu. Jadi undian dibuat sebanyak 3 kali, semuanya terkena pada Nabi Yunus, dan beliau terpaksa dicampak keluarlah daripada kapal itu. Dan bila beliau terjun ke dalam laut, maka Allah perintahkan ikan, dipanggil ikan nun, dipanggil ikan paus lah agaknya, supaya menelan Nabi Yunus, dan memerintahkan kepada ikan supaya jangan cederakan Nabi Yunus itu. Nabi Yunus itu bukan rezeki kamu, kata Allah kepada ikan. Allah cuma jadikan perut kamu sebagai penjara untuk Nabi Yunus. Jadi jangan apa-apakan dia. Jadi dalam keadaan itu, bayangkan, ya, Nabi Yunus dipenjara dalam perut ikan. Masya Allah. Tak tahu nak bayangkan lah, ya. Tapi tak cedera apa-apa. Jadi dalam keadaan itu, beliau, apa yang beliau lakukan? Ya, tak ada lain lah. Ya. Fanada fi zulumat. Berdoa dalam gelap. Ya, gelap. Gelap dalam perut. Gelap dalam perut ikan, gelap dalam laut, datang gelap malam pula. Bawah laut tu ada cahaya ke? Cahaya matahari sampai tak ke bawah laut tu? Gelap lah kan? Gelap. Dalam gelap itu. Tapi kita ni lockdown, PKP kat rumah, tak ada gelap kan? Ada elektrik. Jadi dalam gelap tu, Nabi Yunus berdoa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi inilah berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan tu. 40 hari kan, 40 hari tak boleh bergerak. Mana ikan bergerak itu je lah pergerakan dia. Yang kita ni dalam rumah boleh jugalah bergerak-gerak kan. Daripada bilik pergi dapur, pergi luar, boleh bergerak ni, boleh berjalan-jalan kan. Tapi ni tak boleh bergerak. Duduk dalam perut ikan, Masya Allah, 40 hari. Tak ada kerja lain lah kecuali berdoa dan berdoa. Dan doa yang Allah rakamkan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah power doa tu. Powernya terletak di mana? Iaitu tauhid. La ilaha illa anta, tauhid. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang maha kuasa, tiada yang maha menyelamatkan, tiada yang maha memberi. Tidak ada.
yang memberi rezeki. Tidak ada segala-galanya, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Dan subhanak, mengiktiraf bahawa Allah Maha suci daripada segala kelemahan, segala kekurangan, segala sifat-sifat yang tercela, ya, tak adil ke, sifat yang tak bijaksana ke, sifat jahil ke. Subhanak, Maha suci Allah daripada segala kekurangan, kelemahan, kezaliman, ketidakadilan, apa-apa saja sifat-sifat kekurangan itu. Dan pengiktirafan akan kelemahan diri. Inni kuntu minaz zalimin. Jadi macam-macam mana pun kena mengaku bahawa kita selamanya lemah, kita selamanya zalim. Maksud zalim ni maknanya kita memang bertindak secara yang tak wajar. Ya, walaupun kita fikir nak buat baik, tapi kadang-kadang dia tidak menepati kebaikan yang Allah kehendaki. Jadi maknanya jangan sombong. Itu maknanya mengaku diri zalim, itu maknanya mengelakkan diri pada mengaku aku ni pandai, aku ni sombong, aku ni tahu dan sebagainya. Jadi itulah terletaknya power doa ni, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kelemahan dan kekurangan, dan mengaku kelemahan dan kedaifan diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Jadi Nabi Nuh tak minta lain. Dia kata, ya Allah selamatkanlah aku, keluarkan aku. Tak, dia tak minta. Dia cuma menyatakan pengakuannya akan tiada Tuhan melainkan Allah yang dapat menolong dia, yang dapat membantu dia, yang dapat memaafkan dia, yang dapat menyelamatkan dia. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha kuasa, maha segala-galanya. Subhanak, maha suci daripada segala apa kelemahan dan kekurangan. Dan mengaku diri kita adalah lemah, hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apa jawapan Allah? Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Maksudnya Allah kabulkan doanya, rintihannya, dan kami selamatkannya daripada kesusahan itu. Tapi untuk kitanya apa Allah kata? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi maknanya secara langsung atau tak langsung Allah nak ajar kita. Bila dalam keadaan susah, sempit, macam mana pun, maka jangan lupa doa ni. Allah berjanji akan tolong, akan selamatkan, akan keluarkan kita daripada kesempitan dan kesusahan yang kita alami. Mungkin sama-sama kita, seluruh Malaysia ni, di semua peringkat, banyakkan doa Nabi Yunus alaihi salam ni. Mudah-mudahan Allah segera keluarkan kita daripada keadaan kesempitan ini. Kita dapat keluar bebas seperti mana biasa. Ya, Allah selamatkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun, diarahkan ikan ini berenang ke pantai dan meluahkan Nabi Yunus keluar daripada perutnya, insya-Allah. Jadi jangan lupa doa daripada surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cuba kita orang kata apa? Cuba istiqamah doa ini setiap hari, banyak-banyak, sebanyak yang kita mampu. Kalau boleh jangan kurang daripada 100 hari. 100 tu sikit sebenarnya, ya. Kalau kurang daripada 100 tu sangat sikit lah. Bayangkan Nabi Yunus duduk 40 hari tu, agaknya banyak mana beliau bertasbih dengan doa ni. Beliau mengungkapkan doa ni. Jadi cuba kita ramai-ramai, ya, ajak semua
saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kenalan kita membanyakkan zikir ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyelamatkan kita daripada keadaan tertekan ini, insya-Allah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.